Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi nikmat kepada kita sehingga kita dalam keadaan sihat walafiat dapat belajar bersama-sama pada hari ini. Amin Allahumma amin. Okey, tuan-tuan, puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua sihat Alhamdulillah. So hari ini kita akan belajar tentang surah. Kalau masuk surah, kita masuk surah Al-Humazah kan? Surah 103 Ustaz. Wal Asri dah kan? Belum. Al-Asr dah tak ada? Dah. Minggu lepas Wal Asri kan? Kalau tak silap saya minggu lepas sampai Wal Asri. Atau belum? Saya tak catat belum. Minggu lepas Al-Takasur. Oh, At-Takasur. Okey, jadi minggu ini masuk kepada surah Al-As. Tapi sebelum itu kita buka dulu diagram, ada tak yang belum kita bahas? Sebab diagram baru ni, sebab ada beberapa tambahan. Hukum sin shad sudah. Zawasa pun dah. Hamzah wasal sudah, jenis idgham sudah. Ibdal sudah. Ibdal, ni ada sedikit tips mudah mewaqafkan bacaan. Muka surat 7. Muka surat 7. Ada tengah tu dekat bawah diagram tanda-tanda waqaf. Okey, tanda wakaf. Tanda waqaf bab 9 tanda waqaf 10 jenis idgham. Sekarang kita ada ada 4 tips, ada sedikit terselit kat situ. Tips mudah wakaf Tips mudah waqaf bacaan. Yang pertama, berhenti apa? Berhenti sebelum habis. Kejap saya buka Quran kejap. Kita tengok contoh, cari contoh kejap. Jadi pastikan kalau kita berhenti jangan tunggu nafas habis, tetapi berhenti sebelum nafas habis. Contoh, dapat nampak kat skrin ada ayat Quran? Wa isnajjalnakum. Boleh tengok dekat skrin. Contoh pada perkataan ini, berhenti sebelum nafas habis, saya bagi contoh. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Nafas kita habis, berhenti kat sini. Tapi jangan macam ni. Su'al azab. Contoh tak sampai kan? Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'a. Kita tak sampai, nafas dah habis tapi kita tak nak berhenti. Seolah-olah kita bajet sampai dekat azab tetapi baru sampai ni mati tapi nafas habis. Jadi dekat sini kita berhenti mengejut. Itu tidak boleh. Jadi pastikan sebelum nafas habis. Contoh, kita sebenarnya nak bajet sampai azab tapi baru sampai Fir'aun, nafas kita berhenti, habis. Kita berhenti kat Fir'aun. Wa idh najjaynakum min ali Fir'aun. Jadi macam tu. Kalau contoh kita sampai dia dekat yasumunakum, berhenti kat yasumunakum. Jangan nafas dah tengah hujung-hujung kita nak sampaikan. Jadi bila azab tu sampai tak sampai macam tu. Ada pernah tak baca macam tu? Ada. Pernah. Ada pernah. Kita bajet sampai tetapi waktu kita baca tak sampai. Jadi pastikan berhenti sebelum nafas habis. Faham
Jadi kita jangan khawatir ini kita belum sampai azab, kenapa nak berhenti? Kita kena sampai azab juga apapun yang terjadi. Tak macam tu. Jadi kalau kita contoh baru sampai yasumunakum, berhenti dekat yasumunakum. Kalau kita sampai Fir'aun, berhenti kat Fir'aun. Boleh kita tukar, boleh kita ulang min ali fir'auna, ataupun yasumunakum kita ulang lagi yasumunakum. Seperti itu. Boleh? Jadi tips pertama, Esok kita baru kita tahu. kenapa? Macam mana Ustaz? Macam mana? Esok kita cuba baru kita tahu. Yalah, kalau kita dah sampai ayat panjang baru kita tahu. Tapi kita belajar dulu. Okey, jadi yang pertama pastikan berhenti sebelum nafas habis. Yang kedua apa puan? Habiskan perkataan. Habiskan perkataan. Habiskan perkataan. Ini kalau habiskan perkataan ni paling senang kalau kita menggunakan Quran yang perkata. Betul. Ada kan Quran yang perkata-kata? Ada yang guna Quran tu tak? Word tu satu dia asing antara perkataan. Ada yang guna Quran tu tak? Buat masa ni saya tak guna. Okey. Tapi ada yang punya kan? Bila yang itu senang untuk berhenti, tetapi kelemahannya kadang-kadang kita akan lambat pick up sebab dia ada jarak. Ada jarak tu kadang kita lambat nak tengok sebelah. Tetapi kalau untuk habiskan perkataan senang. Tetapi kalau kita guna Quran biasa boleh ke? Boleh. Boleh. Tapi tak faham pula Ustaz apa dia punya perkataan tu. Habis tu kat mana? Okey, kejap. Nama maksud perkataan. Habiskan perkataan. Sebenarnya kalau kita tahu bahasa Arab lagi senang. Tapi kalau kita tak tahu macam mana kita nak habiskan perkataan, selalunya setiap perkataan itu sebenarnya ada space sikit-sikit tapi tak terlalu nampak. Macam ni wa'id ada space sikit. Id najainakum ada space. Min ali ada min ni pun satu huruf, ali sim macam tu. Contoh yang tak boleh. Saya bagi contoh kita tak habiskan perkataan. Wa id najainakum min ali fir'au. Padahal perkataan tu apa? Fir'aun ada na kan? Tapi kita berhenti dekat fir'au. Ataupun selalunya kejadian macam ni. Min ali fir'auna yasu. Lepas tu salah kita yasu kita berhenti. Lepas tu kita ulang. Na yasu. Ada tak yang ambil na je macam tu? Pernah dengar tak? Tak boleh ambil na saat Fir'aun. Betul Puan Dahniar. Tak boleh ambil na. Sebab na ini adalah na perkataan Fir'aun. Jadi kalau nak ambil dari ali Fir'aun ataupun Fir'auna yasumu macam tu. Jadi usahakan habiskan perkataan. Kalau kalau ni balaun ini habis tak perkataan? Yang saya tunjuk ni. Tak kot. Tak habis. Boleh tak kalau kita berhenti bala? Boleh, betul Puan Rasidah, boleh. Sebab balak ni dah habis perkataan. Tapi kalau kita nak ulang dari balaum ataupun wa fi zalikum. Seperti itu Jadi pastikan habis perkataan. Ataupun yang atas contoh su'al azab. Padahal azab kita baca azab. Salah. Jadi habiskan perkataan. Okey, saya ulang. Yang pertama tadi apa? Berhenti sebelum nafas habis. Berhenti sebelum nafas habis. Yang kedua? Habiskan perkataan. Habiskan perkataan. Yang ketiga? Berhenti pada kam, ha, hu, hum, kaki. Berhenti pada. Ini kalau kita nak berhenti. Ini semua adalah domir. Kum. Kalau kita belajar bahasa Arab, kum untuk siapa? Kum.
Mereka. Kum mereka. Kum ni untuk ni. Apa ni? Kalau mereka hum. Antum. Kum ini kamu, Antum. kamu semua ataupun kamu semua ni antum betul kum. Jadi domir dia kum. Kalau ha, kum ni untuk laki ke perempuan? Dia. Laki-laki. Ya, kum. Kalau kum untuk laki-laki, ha untuk laki ke perempuan? Ha untuk perempuan. Perempuan lelaki ha. Ya, ya. Ha untuk apa? Lelaki. Perempuan. Kalau hu untuk lelaki. Ha pusing. Ha panjang ni, ha panjang. Ha panjang untuk lelaki. Untuk perempuan. Ha panjang untuk perempuan. Ha bulat. Ha domir untuk lelaki. Bermaksud dia. Kalau hum Kum dia untuk lelaki. untuk lelaki mereka ramai. Kalau ka Ka untuk anta. laki satu orang, anta ki Lelaki. Ki perempuan. seorang. Na Nah mereka. mereka masya. Nahnu apa? Bukan mereka. Nahnu. Kami. Kami alhamdulillah. Puan-puan ni bahasa Arab dia hebat bahasa Arab dia alhamdulillah. Murid Ustaz Sofwan ni hebat-hebat. Ingat domir semua. Alhamdulillah, mantap. Jadi berhenti pada domir ni. Contoh kat sini mana? Ni ada kum boleh tak? Wa iz Ada berhenti juga. an Tunjuklah. wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum. Ada. Antum. Berhenti ulang sedikit ke belakang. Yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum. Abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Tapi tuan-tuan, puan-puan perasan tak kalau beli Quran yang ada tanda waqaf itu, waqaf tidak apa semua, dia ada tanda hijau dan merah. Kalau hijau, kena ulang. Tetapi itu kalau kita ikut boleh, bagus. Tapi kadang-kadang hijau itu terlalu ke belakang ambil dia. Perasan tak? Kita ulang dia terlalu banyak ke belakang. Lepas tu tak ada nafas balik. Betul. Itu dia yang saya nak cakap. Jadi bila kita dah tarik terlalu banyak ke belakang, bila sampai yang ni nafas dah habis. Itu yang masalah. Katalah contoh tu abna akum. Lepas tu dia mulakan dengan wa. Wa tu dah dan. So kita tak boleh payah teruslah. ulang lah kan sebab kita teruskan aja tak payah ulang lah. Boleh. Nak ulang boleh, tak nak wa terus pun boleh. Tak masalah dia. Kalau ada wa dengan apa ustaz tulis sini mulakan dengan sum. Wa summa fa. Semua tu tak ulang kan. Tetapi seandainya nak ulang pun boleh. Tapi tak ulang pun tak masalah. Boleh. Cuma bila itulah kadang-kadang kalau kita tengok Quran ibtidak itu, saya tengok hijau dia terlalu ke belakang. Saya sendiri pun tak mampu nak ikut sebab nafas habis kat situ. Jadi itulah kalau senang, kalau nak ulang ambil dari abna'akum ataupun tak nak ambil jadi wayas yunanisa'akum. Lepas wanisa akum tu kita sambung je wafiza. Sebab ni pun ada jim. Wa tu kan. Lagipun sini pun ada tanda jim. Jim ni wakaf apa? Ada wakaf. Jim wakaf apa? Wakaf jaiz. Betul. Alhamdulillah masih ingat tanda wakaf. Jim wakaf Jaiz. Apa maksud jaiz? Boleh berhenti, boleh pula. Boleh juga sambung. Boleh sambung, boleh berhenti, boleh sambung. Maksudnya pilihan.
Okey. Tapi kalau macam ni janganlah berhenti kat akum. Contoh, wa fi zalikum bala'um mir rabbikum. Kalau tinggal pendek macam ni, habiskan terus ya. Sebab kum ini bukan harus berhenti, tetapi dalam keadaan darurat. Maksud darurat ni nafas kita tak sampai. Jadi kita boleh berhenti di antara ni. Okey. Ni yang keempat. Yang keempat mulakan pada summa. Tadi macam Puan Radiah tadi cakap summa. Summa apa maksud summa? Kemudian. Alhamdulillah. Kemudian. Bagus Puan. Hebat. Fa. Fa apa maksud fa? Jika, maka. Fa maka. Falamma. Fama. Fa tu maka. Au. Atau. Wa. Dan. Inna. Sesungguhnya. Walakin. Tetapi. Wa tu dan, walakin tu tetapi kan. Dan tetapi. Dan tetapi illa. Illa apa? Illa. Illa apa semua? Ingat. Tak ingat. Ada yang ingat? Tuan Haji? Ingat Tuan Haji? Illa apa? Illa. La tu bukan huruf nafi ke? Illa. Okey. Illa ni adalah kecuali. Illa. Kecuali. Min? Ini mina ya? Mina dari. Dari. Ulaika. Mereka itu. Mereka semua. Ulaika. La'alla. Siapa yang tahu? Laila. Kalau tahu ni hebat. Ni jarang jumpa ni. La'allakum turhamun. Contoh dia. Ingat Ustaz. Tak ingat. Yang lain ada yang ingat? Di kalangan kamu. Ya. La'allakum ni yang tepat Haji tadi dia kalangan kamu betul, tetapi la'alla ni agar kamu ataupun semoga kamu. Agar kamu ataupun semoga kamu. La'allakum tuflihun, agar semua kamu berjaya, macam tu. La'alla. Okey, jadi bila ada ayat-ayat seperti ini, potongan seperti ini, huruf ya, ini kebanyakan huruf ya. Huruf ataf, wa inna dengan anna, inna ni kan apa? Amil nasib ya. Sesungguhnya khabar inna wa inna dengan kana, kan ada kan belajar kan dalam bahasa Arab. Khabar inna, khabar kana. Saya pun tak ingat nama dia apa, dah lama tak belajar. Isim betul Datin. Isim kana. Kalau inna dengan anna ni isim dia dibaca apa? Ada yang ingat bahasa Arab? Inna, sesungguhnya. Tak, dalam bahasa Arab ada dua perkataan, inna dengan kana. Ya kan? Kana dengan inna itu dia ada kawan-kawan dia lah. Tapi yang kan? ada kawan-kawan dia. Dia kalau kejap, kalau inna dan kana ini biasanya ada khabar dan ada isim. Ada Khabar dengan ni. Dia ada apa? Mubtada khabar. Mubtada khabar. Pertama ada mubtada khabar. Bila masuk inna maka jadi isim inna dan khabar inna. Jadi isim inna dibaca apa? Rafa' ke nasab? Aku tak tahu istilah Ustaz. Dibaca rafa' nasab tak? Atas ke bawah ya. Kalau khabar inna, isim dibaca nasab,
khobar dibaca rofa. Maksudnya nasab baris atas, khobar baris depan. Itu kalau inna. Kalau kana, terbalik. Khobar dibaca rofa, isim dibaca Asal. khobar isim dibaca rofa, khobar dibaca Nasab. nasab. Dia terbalikan kana dengan inna ni. Untuk lebih jelas nanti tanya Ustaz Sofwan sebab dia yang pakar bahasa Arab. Ustaz orang ada depan dulu lah. Kenapa? Ustaz tadi sum tu apa Ustaz? Sum tu. Summa. Kemudian. Lepas tu pa. Maka. Okey, lepas tu yang sebelah dia tu Au. Atau. Wow. Dan Inna. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Alright, thank you. Walakin. Kalau walakin dan Tetapi Illa. kecuali Mina atau min. min dari Ulaika. mereka semua. La'alla. Semoga kamu. Semoga. Alhamdulillah, puan-puan semua hebat, mantap. Tapi saya nak tanya tadi tengok buku ke tak? Tengok. Ingat. Ingat kan? Alhamdulillah, mantap kalau ingat. Terbaik. Lau dengan au tu sama tak? Lau dengan au. Lain. Kalau au atau lau apa? Laula. Lau. Lau tu sebab saya lau dengan atau dengan au tu lebih kurang sama, maksud dia atau. Saya faham lah Ustaz. Tak saya tak faham. Macam mana? Dia ada dua perkataan, satu lau, satu au. Makna dia sama tak Ustaz? Saya tak pasti. Saya rasa Ustaz tak tahu itu bahasa Arab komunikasi. Lau dengan atau tu. Maksud dia atau. Atau juga saya tak pasti. Tak apalah kalau memang ustaz ni ustaz siapa namanya? Ustaz Arab tu ya. Ustaz siapa? Ustaz Ibrahim Yusuf. Ustaz Ibrahim Yusuf kata dia lau dengan au sama. Sama. Alhamdulillah kalau sama. Dapat ilmu baru saya. Saya tak tahu, tak pasti. Yang saya faham lah. Ustaz pergi tengok tempat lain, Cikgu Dan dia cakap macam lain. Saya faham macam lain. Saya faham macam tu. Tak apa, nanti kita kena pastikan dengan orang yang mengatakannya. Saya tak berani sebab saya tak tahu. Tapi yang jelas kalau au ni adalah huruf ataf. Sebab lau jarang jumpa. Au banyak. Okey, au itu sama dengan am setahu saya. Am. Pernah dengar am? Pernah dengar am. Maksud dia sama juga atau? Am. Alif min. Am. Ini atau. Setahu saya au dengan am ni sama atau. Huruf ataf. Tapi kalau lau saya tak pasti. Tapi ada dalam surah Kahfi kot. Hasibta anna ashabal kahfi kan Ustaz? Alif min juga Ustaz. Hasibta. Am ni jarang dipakai. Kebanyakan yang dipakai adalah au. Am ada sekali-sekala. Atau juga maksud dia. Okey, kita ulang lagi. Jadi tips mudah wakafkan bacaan. Yang nombor 1, berhenti sebelum nafas habis. Yang kedua, habiskan perkataan. Yang ketiga, berhenti pada Domir. hum, ka, ki, na. Domir. Ini semua disebut domir munfasil ke muttasil? Mutasil ni apa? Mana yang ini Ustaz? Kum, ha, hu, hum, ka, ki, na. Mutasil dekat ke? Mutasil. Betul, muttasil. Sebab selalunya domir ini bersambung, tidak berhenti sendiri. Dia biasanya kalau kita hafalkan dulu kakuma kum ki kuma kunna ha huma hum ha huma hunna kejap hu huma hum
Huma, hunna. Nah. Saya pun dah lupa dah. Dia ada hafalan macam tu dulu. Jadi ini domir mutasil. Dia bersambung kat belakang. Yang ini kan Ustaz, yang kum tu apa makna dia Ustaz? Kum? Apa kum? Kum tu makna dia antum. Kamu, mereka, kamu. Kamu semua. Kamu, mereka ramai. Mereka bukan. Mereka ni. Kalau mereka hum. Kum. Kalau kum ni mereka Ustaz. Kamu semua. Kamu semua okey. Kalau Dia? Dia perempuan. dia Ya, perempuan. Hu, dia lelaki. lelaki. Kamu Lelaki. lelaki. Kamu perempuan. Puan. Cuma Nahnu kami. Kami. Okey, yang keempat mulakan pada summa. Ada perkataan-perkataan yang Summa fa au am wa inna walakin illa mina ulaika la'alla. Jadi mulakan kepada perkataan itu. InsyaAllah dalam teori ini saya rasa tuan-tuan dan puan-puan semua faham. Cuma nanti ketika praktikal agak kesusahan sedikit kerana belum terbiasa. Betul? Betul. Tapi insyaAllah nanti akan kita biasakan supaya tidak ada kesusahan. Okey, kalau tak ada pertanyaan atau tak? Ada pertanyaan sebelum kita masuk kepada contoh perkataan. Contoh perkataan pada ayat. Contoh pada ayat. okey. tak masuk dulu. Saya baru kita tanya. Masuk dulu Setakat ni alhamdulillah Pak Rosita boleh? Boleh ikut? Boleh Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, nak tanya Ustaz. Yang nombor 4 tu mulakan pada perkataan tu. Boleh kita katakan mulakan pada huruf-huruf haraf tak? Pada haraf. Boleh tak? Dia sebagian haraf tapi ni campur. Ada walakin ni bukan haraf, ulaika bukan. Tapi sebagian haraf. Fa, au, summa ni huruf ataf, wa, macam tu. Okey, baik Ustaz. Okey. Ini idgham mutamasilan dah Idgham mutamasilan masukkan dua huruf yang sama. Idgham mutaqariban huruf yang berbaris keduanya berhampiran dalam makhraj dan sifat. Idgham mutajanisain yang bersamaan makhraj tapi berlainan sifat. Ini kita dah belajar semua. Yang ni dua huruf yang sama, contoh to dengan to, semua huruf yang sama kecuali apa? Ba dan mim. Kecuali ba dengan mim? Ba dengan mim tu kalau sama kan? Bukan. Kecuali nun dan mim. Sebab nun mati bertemu dengan nun, hukum bacaan apa? Nun mati bertemu dengan nun, hukum bacaan? Nun mati bertemu dengan Nun mati bertemu dengan nun, hukum bacaan? yang mana dah tak tu dah. Nun mati bertemu dengan bim. Nun mati bertemu dengan nun, hukum bacaan? Alhamdulillah, ya Allah lamanya. Idgham al-ghunna. Jadi dia tidak termasuk idgham mutamasilan sebab dia idgham ma'al ghunna. Kalau mim mati bertemu dengan mim, Ni apa? Idgham mislain. idgham mislain. Karena dia idgham mislain maka dia tidak masuk kepada idgham mutamasilain. Jadi selain nun mati bertemu dengan nun, dengan mim mati bertemu dengan mim adalah idgham mutamasilain. Kalau idgham mutaqaribain, dia yang berdekatan makhraj dan sifat. Ini ada dua huruf, lam dengan ra, qaf dengan kaf. Contoh, qur rabbaka, kul menjadi kur, nahluqkum menjadi nahluqkum.
Itu idgham mutaqaribain. Kalau idgham mutajanisan bersamaan makhraj tetapi berlainan sifat, ta tipis, dal sedang, to tebal. Ini namanya idgham mutajanisan. Dia ada 3 golongan. 3 grup. Ta, dal, to. Oh. Ta, dal, to ni makhrajnya daripada mana? Ta dal qa. Makhraj dia daripada ni hujung lidah. Al-lisan. Betul Puan Rosita. Al-lisan, ujung lidah berada di mana? Berada di gigi atas. Di gigi atas. Kalau sa, za, za, ujung lidah berada di Tengah-tengah. betul Haji. Di tengah-tengah. Hebat Haji. Kalau ba dengan mim, Ba dengan mim berada di kejap. Nama dia syafatani, berada di bibir mulut. Ini disebut dengan idgham mutajanisyain. Okey. Kita masuk kepada wal asri. Wal asri. Nak pakai Quran ni macam ni ke atau yang ni? Yang ni nampak jelas tapi saya ada Yang ni jelas sikit Ustaz. Kejap, saya cari Itu muka surat berapa? Dia surah Al-103. Saya baca surah awal 601. 601. Alah, tapi Quran ni tak sampai lah. Dia cuma 286 je lah. Tak sampai. Kejap. Verses. Oh, ada. Sorry. Sampai. Salah tekan. Page 601. 01. Kita tengok ada tak? Nampak clear? Nampak ni lebih nampak jelas. Lebih nampak jelas Okey, kita nak guna yang ni. Saya yang mana tak apa sebab saya ada yang hard copy. Okey. Orang yang tak ada hard copy lah. Okey, jadi kita masuk kepada surah Al-Asri. Surah Al-Asri. Surah Al-Asri adalah surah yang ke berapa Puan? 103. 103 dalam Al-Quran. Surat ini juga tergolong surah Makkiyah ke Madinah? Makkiyah. Makkiyah. Mekah. Surat Makkiyah ataupun Makkatul Mukarramah. Lepas tu dia ada berapa ayat? Dia ada 3 betul Puan Rodiah, ada 3 ayat. Kata al-as berarti waktu ataupun demi masa. Diambil daripada ayat yang pertama pada surah ni adalah wal asri. Wa dekat situ waw apa? Siapa yang tahu? Demi. Waw apa? Wow, sumpah. Betul Datin. Hebat. Waw sumpah ataupun dalam bahasa Arab disebut dengan waw. Wow, apa Waw apa? Siapa yang ingat? Ingat. Waw ko? Qasam. Haji, betul Ji. Waw kosam. Waw kosam. Dia macam mana Ustaz? Qaf sin mim. Qaf sad mim. Qaf sin. Sin mim. Qaf sin min kosam. Waw kosam. Bahasa Arab lah. Maksud dia sumpah ni Ustaz. Kosam. Waw huruf kosamnya ada berapa? Siapa yang tahu huruf sumpah? Ada yang tahu huruf sumpah ada berapa? 3 kot. Yang pertama wallahi, billahi, tallahi. Wallahi billahi tallahi.
Tetapi huruf qasam ni kita orang Melayu kita jarang menggunakannya. Tapi kalau orang Arab paling suka dia sikit-sikit wallahi wallahi, padahal dia dia main-main aja wallahi. Seolah-olah ringan bagi dia. Kalau kita punya kawan orang Arab selalu tu wallahi wallahi. Tapi kalau orang kita jarang pakai perkataan sumpah ni, kalau tak betul-betul syakral ataupun betul-betul kita tak akan gunakan. Tapi kalau orang Arab selalu menggunakannya. Wallahi, billahi. Satu lagi. Allahi. Tallahi. Yang ketiga. Wallahi, billahi. Satu lagi. Tallahi. Tata. Tallahi. Okey, kita masuk lagi surah Al-As. Jadi surah Al-As ini merupakan mengisikan isi surat dia mengabarkan bahawasanya semua manusia itu dalam keadaan yang rugi. Kita manusia semua dalam dunia ini adalah orang-orang yang rugi. Kecuali ada dua, yakni orang yang beramal soleh ataupun beramal ataupun berbuat baik dan saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Tapi kadang-kadang kita nasihat orang sekali tak dengar, dua kali tak dengar, tiga kali macam nak pukul je. Betul tak? Sekali kita nasihat dia buat de je, dua kali buat de, ketiga nak bagi pelempang je kali ikutkan. Itulah kadang-kadang. Jadi di sini manusia dalam keadaan Ustaz, kalau yang paling cepat. Kalau nak nasihat dia kena berulang baru dia masuk. Tapi kalau paling cepat memang lempang je lah. Tapi masalahnya boleh sampai balai polis. Itu masalahnya. Kalau kita lempang dia boleh sue lah. Kita dia pukul dia. Okeylah. Jadi manusia ini kita semua dalam keadaan merugi ataupun rugi kecuali orang yang beramal soleh. Beramal soleh ini maksudnya adalah nahi mungkar, amal ma'ruf, nahi mungkar. Tahu apa maksud amal ma'ruf, nahi mungkar? Baik. Cegah yang jahat. Menyuruh yang baik. Berbuat baik ataupun menyuruh yang baik dan meninggalkan kemungkaran ataupun kebatilan. Dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Okey, boleh kita baca? Boleh. Okey, surat ini sangat pendek. Surat, kalau tak salah, surat kedua yang terpendek. Yang pertama yang pendek adalah Inna A'tayna, dia yang kedua. Tapi sama-sama 3 ayat. Kalau saya tanya kepada tuan-tuan, ada berapa ayat, ada berapa surahkah yang terdiri dari 3 surat dalam dalam Al-Quran? Berapa ayatkah yang ada 3 ayat dalam Al-Quran? Berapa ayat? 3. Al-Kausar, dengan Al-Asri, Al-Kausar. Satu lagi, ada 3. Satu lagi apa? Inna A'tayna tu Al-Kausar kan? Ada satu lagi, ada satu ayat lagi, 3 juga. Izaja Ustaz. Betul Haji Izaja. Nama dia surah Surah An-Nasr. Itu dia 3 ayat tapi dia agak panjang. Jadi ada 3 huruf, ada 3 surah yang terdiri dari 3 ayat dalam Al-Quran. Yang pertama surah Al-As, yang kedua surah Al-Kausar, yang ketiga surah An-Nasr. Okey, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Mulai daripada Tuan Haji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر Sekali lagi. والعصر إن الإنسان لفي خسر
Alhamdulillah. Okey, jadi yang pertama ada wal asr. Wal asr. Sad dengan ra. Sad dimatikan, ra berapa harakat? Prostat. Setengah Ustaz. Puan Desi, setengah harakat. Wal asr. Asr. Lidah kita bergetar. Wal asr. Okey. Wa ini adalah wa qasam. Al asri alif lam. Alif lam qamariyah. Wal asr. Inna wajibul gunnah. Innal insan al insan. Alif lam qamariyah. Insan. Ini apa? Insan ni alif. Ikhfa. Ifa haqiqi. Insa ma asli lafi khusrin kha. Khusrin kha ini makhraj kha kat mana? Al halqi ataupun halqum bagian mana? Bahagian bawah. Bagian bawah berarti jadi khoh macam tu. Dia bagian Tengah. bagian Bahagian atas dia bahagian atas kerongkong. bagian atas, bukan bawah, bukan tengah, tapi bagian atas. So bila bagian atas dia kena ada getaran seperti kita ingin membuang kaha. Lafi khus. Ya, Puan Rasidah? Nak bunyikan getaran tu susah lah. Macam ada tahap. Memang macam ada ka sedikit. Kita kena tekan. Lafi khus. Lafi. Seperti itu. Lafi khus. Ada ra? Ra tu tak dengar sangat kan? Baru. Ra tu separuh harakat. Khus. Jadi lidah kita bergetar sedikit. Itu untuk ra. Ustaz. Bila ra tu bila setengah harakat tak ada hukum lah ya? Tak ada. Tak tipis, tak tebal. Khus. Kecuali kita sambung. Kalau khusrin illa rin tipis. Wal asri in ra baris bawah tipis. Okey Kalau kita matikan tak ada apa-apa lah Ustaz ya? Tak ada sebab dia cuma ambil separuh je. Okey. Kalau ikutkan sebenarnya dia tebal, tapi kerana separuh macam mana nak tebal? Ustaz, kalau kita baca, kita berhenti macam wal asr. Tak boleh ya Ustaz macam tu. Dia kena rambung juga inna tu. Boleh. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Tapi kalau nak senang, sambung je. Wal asri innal insana lafi khusr. Sebab dia pendek kan? Boleh, berhenti boleh Puan. Sebab ada ayat. Ada tanda tu nombor 1 ayat 1. Ayat 1. Jadi boleh berhenti. Tak ada masalah. Okey, next. Baca Puan Rasidah. Okey, saya bacakan. Puan Rasidah ada? Kejap Ustaz sebab ada hal sikit. Oh, ada hal. Saya tukar orang lain ya. Okey. Puan Rasidah, saya tukar orang lain. Dah pergi dah. Tinggal. Okey, okey Puan Daniar. Ni saya nak kena berhenti kat mana tau. Solihat tu boleh berhenti. Okey, saya bacakan dulu Boleh tak? Saya berhenti dulu. Saya bacakan dulu. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Tak sampai lah Ustaz. Solihat tak sampai? Tarik nafas dulu. Nanti sekejap. Tarik nafas. Saya cuba. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Bis sabr. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, betul puan, mantap. Okey, jadi kita boleh berhenti dekat amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tapi kalau kita sambung semua juga boleh kalau nafas sampai. Okey, illa tadi apa maksud illa? Tadi kita baru belajar. Illa tadi maksudnya apa Saya lupa dah. Kecuali. Kecuali orang-orang allazi mat apa zi? Zima asli. Orang-orang beriman. Zima asli, orang-orang yang beriman. Lazina amanu. Orang-orang beriman. Tak amat apa Mat badal, betul Datin. Mat badal. Amanu mat asli. Amanu wa amilus as-salihat. Alif lam Samsiah. lihat, kita berhenti. Asli. Kita berhenti. Solihat. Mat apa? Berhenti. Betul, mantap. Mat arid li sukun disebabkan kita berhenti. Watawa. Watawasaw. Bacaan lin. Bil haq. Al-haq. Alif lam qamariyah. Al-haq. Haq. Qalqalah tukhra. Apa ni? Qalqalah. Al-haq bil haq. Berhenti ke Ustaz? Berhenti. Berhenti kubra. Qalqalah kubra. Are you sure? Dia akbar boleh juga. Dia boleh akbar tak Ustaz? Ya, sama ada kubra dengan akbar. Akbar tu akbar. Dia berhenti dalam itu. Dia masih ada syabdu kalau akbar. So yang ni akbar, kubra ataupun sughra? Mana satu? Akbar rasa. Akbar. Yang betul adalah akbar. Kenapa akbar? Sebab betul Puan Rozita. Sebab ada sabdu ataupun syaddah. Jadi dia qalqalah akbar. Jadi kita ketika berhenti kena bil haq. Berhenti kejap. Haq. Karena dia qalqalah akbar. Tapi kalau qalqalah sughra, qalqalah kubra, dia tidak ada sabdu. Jadi bil haq.
Kalau dia sambung Ustaz, dia di qalqalah akbar ya bil. Kalau dia sambung tidak ada qalqalah. Oh, hak. Bil haqqi wa tawa. Bil haqqi wa tawa. Biasa. Wa tawa. Wa. Mad apa wa? Asli. So. So bacaan lin. Bacaan lin. So bis sabr as-sabri. Alif lam. Alif lam samsiah. Samsiah Haji. Samsiah. Sabr. Sabr. As-sabr ba qalqalah apa? Kalau sub. Sabr. Sob Mana Ustaz kata ni? bis sabr. Qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Cuma lantunnya dia tidak dilantunkan sangat sebab masuk kepada ra yang separuh harakat. Bis sabr. Sabr. Tapi dia tetap hukum dia qalqalah sughra. Ustaz kan? Kenapa? Ustaz, tadi pun qalqalah sughra kalau kita sambungkan bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bukan Datin. Tadi tu. Bukan. Bukan qalqalah sughra. Bukan karena dia tidak menepati syarat kubro. Sughra. Kalau syarat sughra adalah huruf qalqalah berbaris Mati. mati. Sedangkan itu berbaris sabdu. Jadi dia tidak ada lantun. Tak berada tanda sabdu. Jadi dia tidak ada lantun, dia cuma ditahan. Bil haqqi wa tawa. Bukan kalau sughra dia kena mati. Bil haqq wa tawa. Macam tu. Karena Kena mati baru boleh sughra. betul. Persyaratan qalqalah sughra, huruf qalqalah bertanda mati. Kalau bertanda sabdu bukan qalqalah sughra. Okey. Okey, Datin boleh? Okey. Alhamdulillah. Okey. So kita masuk surah Al-Humazah. Apa maksud Al-Humazah? Al-Humazah. Sekarang masuk surah Al-Humazah. Surah yang berapa dulu? Surah yang 104. Dia urutan yang ke 104. Dia juga tergolong surah yang Makiyah. Mekah. Dia ada berapa ayat? Ada 9 ayat. Humazah ni maksud dia adalah orang yang 9. ada 9 ayat. Humazah adalah pengumpat ataupun orang yang mengumpat. Ingat ni, orang pengumpat aja, yang suka mengumpat orang aja ditulis dalam Al-Quran. Begitu bahayanya ataupun begitu dahsyatnya dosa mengumpat ni. Kalau orang mengumpat ni. Macam famous. Famous lah, boleh baca Quran. Tapi berupa ancaman masalah dia. Ancaman bahaya ni orang mengumpat. Dia famous, sangat famous atau banyak orang yang melakukannya, maka dia ada dalam Al-Quran. Isi kandungan ini adalah ancaman Allah terhadap orang-orang yang suka mencela ataupun mengumpat orang lain dan mengumpulkan harta tetapi tidak menafkahkan di jalan Allah. Dia punya harta tapi harta itu tidak dinafkahkan ke jalan Allah. Kalau asbab nuzul daripada surah ini karena ada Ubay bin Ka'ab, seorang tokoh Quraisy yang kaya raya. Nama dia Ubay bin Khalaf. Dia orang kafir Quraisy, dia sangat kaya sangat. Selalu mengejek dan mencela dengan kekayaan. Jadi dia kaya tapi dia suka mengejek dan mencela orang lain sebab dia kaya. Yang kedua ialah sebabnya Al-Khannas bin Syarik yang selalu mengejek dan mencela orang dengan kekayaan, dan ayat ini turun sebagai teguran baginya. Sama juga.
Banyak orang kaya yang suka mengejek orang miskin dengan kekayaannya. Maksudnya menunjuk-nunjukkan, mengejeklah orang miskin, awak miskin, apa semua malas. Selalunya kenapa orang miskin ni selalu orang kecam sebagai orang malas? Betul ke orang miskin ni malas? Ada yang boleh jawab tak? Dia tak dapat. Tapi Adalah kan kebanyakan orang kalau miskin aja kata malas. Sebenarnya tidak kan? Tak. Cuma rezeki itu dia dah berusaha. Masalah rezeki. Tapi kadang-kadang kita perlu ingat, mungkin kalau dia menjadi kaya, dia akan lupa Allah. Jadi Allah bagi dia dengan rezeki yang sedikit. Kita kena berfikir secara positif. Dan yang ketiga ialah Jamil bin Ada juga Ustaz. Ada juga di kampung-kampung tu dia boleh tidur bermalam-malasan, dia lelaki dia tak buat apa. Ada tu yang dekat video YouTube itu sampai suami dia panggil isteri dia panggilkan pejabat apa tu ada. Ada kan? Ada. Dia tak buat apa, dia duduk bermalam-malasan, dia makan pun semua isteri sedia, cari nafkah pun isteri sedia. Jadi orang macam ni kita nak kata orang apa Ustaz? Ya orang pemalas. Badan dia sasar kuat. Pemalas kan? Badan dia sasar, dia kuat, dia lelaki. Tapi dia boleh duduk saja, dia suruh isteri dia bekerja. Semua isteri dia buat. Itu pemalas. Itulah pemalas kan? Berjawab. Saya rasa orang macam tu pemalas, tak ada tanggungjawab. Yelah, tapi 1001 lah. Kat kampung-kampung ada kita jumpa macam tu. Ramai lagi Ustaz. Ramai juga Ramai juga. Yang jaga anak pun isteri, yang cari nafkah sendiri dan menyediakan makanan pun isteri, dia duduk saja relax-relax. Tapi itu namanya zolim. Sebab dia tidak menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami. Itulah. Kan ada saya pernah tengok. Anak-anak keluarga tu boleh tahan juga. Duduk saya saja. Saya pernah tengok dekat video YouTube sejak COVID ni. Ada dekat YouTube orang Malaysia buat. Isteri dia yang bekerja apa semua. Jadi isteri dia ni panggil apa? Pejabat bomba ke apa? Dikatakan ada buaya darat. Buaya apa? Biawak. Sebab laki dia asyik makan tidur. Lepas tu bomba datang tangkap. Suami dia marah. Kata dah apa kalau bukan buaya? Biawak. Sangatlah bini dia tu. Jadi orang macam ni kita tak tahu dia ni tak bertanggungjawab, pemalas. Ada. Kita tengok. Duduk saja je makan. Asyik sanggup main telefon saja atau duduk di kedai kopi atau tidur-tidur bermalam-malasan. Itu kesian dapat. Macam tu perempuan kesian dia. Yalah kasihan. Tapi bukan ada tapi banyak. Daerah kawasan tempat saya banyak macam tu. Laki-laki tu yang perempuan kerja cikgu apa laki dia pukul 9 pagi tu dah duduk dekat kedai main batu lacak tu. Main domino. Itulah main. Itulah. Dengan kawan-kawan dia. Minum kopi dekat kedai kopi. Betul. Waktu balik. Betul Balik makan. Tak ada tanggungjawab. Sama lah kat kampung saya pun macam tu. Betul juga, sama juga Dia pergi kalau isteri berniaga dia tolonglah buka kedai, lepas tu dia duduk dekat kedai kopi, main dam kat situ. Dengan kawan-kawan dia. Banyak kat kampung. Dengan geng-geng dia lah. Kadang yang saya geram tu, pagi-pagi pukul 9, pukul 10 time orang kerja pula dia main macam tu. Macam kalau petang-petang dah habis kerja tak kisahlah. Tapi kalau dia berusaha sikit-sikit cari nafkah sikit, dia tak duduk diam, kita rasa itu dia bukan malas, rezeki belum ada untuk dia. Rezeki tu belum ada. Tapi kalau macam tu nampak dia bukan rezeki belum ada, tapi memang tidak mau, itulah memang katanya. Nak tunggu rezeki Katanya kaum itu semua kaum itu tidak akan berubah selagi dia tidak mau berusaha untuk merubah dirinya sendiri. Okey, kita baca boleh? Boleh. Boleh Ustaz. Sambung kepada puan siapa tadi? Tadi Puan Daniar. Puan Daniar sudah, sekarang saya bacakan dulu, kemudian Puan Desi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Silakan Puan Desi.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil. Ulang, Ustaz. Okey, ulang. Wailul likulli humazatil lumazah. Sekali lagi. Wailul likulli humazatil lumazah. Alhamdulillah, mantap. Jadi wailul likulli, y itu bacaan apa? Ta'lin. Bacaan lin. Wailul likul. Tanwin bertemu dengan lam? Dia orang bila guna. Yes, idgham bila gunnah. Masuk tanpa Masuk Tanpa dengung. masuk tanpa dengung. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazatil idgham Idgham bila guna. Bila guna. idgham bila gunnah. Okey, next. Puan Rodiah. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Alhamdulillah, bagus. Allazi, kenapa dia mulai al bukan il, bukan ul? Sebab alif lam. Sebab alif lam. Alif lam automatik alif atas. Allazi zi Mat asli. jama'a ma Mak asli. Mat asli. law wa'addadah. Surah ma'al ghunnah. Idgham ma'al gunnah. Okey, sekarang try kalau kita sambung. Wailul likulli humazatin. Macam mana kalau kita nak sambung dengan allazi? Contoh kita nak sambung. Humazatil lumazatil. Jadi yang betul ditambah dengan Nun nun wiqayah. Nun biqoyah. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi tinil-ladzi. Itu kalau kita nak sambung. Okey, next Puan Rozita. Saya bacakan. Yahsabu ha bersih Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu anna malahu akhlada. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahsabu anna malahu akhlada. Bismillahirrahmanirrahim. Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu ha, makhraj ha kat mana ha? Makhraj dekat al-khalqi ataupun al-khalqum. Bahagian mana? Tengah. Bahagian tengah halqum. Yahsabu anna. Betul Puan Rosita. Wajibul hunna. Mad asli. Mad asli
Lahu. Mak silah qawilah. Masilah Maksilah tawilah. Kenapa maksilah tawilah? Dia ada ombak. ada ombak. Yang Wow. yang pertama bawah waw kecil ada ombak. Macam mana? Ustaz. Tawilah tu maksudnya panjang ke Ustaz? Tawilah panjang. Yang pertama tanda dia bawah waw ada ombak. Yang kedua apa tanda dia? Selepas domir itu adalah huruf Hadomir. Hamzah. huruf hamzah. Selepas huruf domir adalah adalah huruf hamzah. Jadi bila lepas domir hamzah maka dia maksilah tawilah. Dua perkataan berbeza Ustaz. Dia tak sambung perkataan kan? Ini dua perkataan. Dua perkataan kan? Ma lahu akhladah. Dah itu juga sebenarnya mad silah Tawilah. qasirah. Tapi karena kita berhenti jadi dia pendek. Okey, next puan siapa yang belum? Puan Rashidah Puan Rashidah saya bacakan dulu. Kalla la yumbazanna fil khutamah. Kalla la yumbazanna fil khutamah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Kalla la yunfazanna fil hutamah. Kala juga boleh sambung ya puan. Try sambung puan. Ya, boleh. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Alhamdulillah, mantap bacaannya, bagus. Kalla la mat apa? Mad asli. Atas tu ada tanda waqaf, sad dengan lam. Waqaf apa nama dia? Sili, bukan soli puan. Tuan, kalau soli itu solat. Surah wasla ataupun waqaf sili. Terus lebih utama berhenti boleh. Ya. La yumbazanna, nun mati bertemu dengan ba ada mim. Apa maksudnya? Iklab. Iklab. Betul iklab Puan Rosita. Iklab. Apa maksud iklab? Iklab Maksud dia macam dengung dua harakat. Sebelum dengung kena Bunyi nun. Tukar pada mim. semuanya betul. Yakni iklab menukar bunyi nun kepada bunyi mim beserta dengung. La yumbazanna bazanna. Nun sabdu. Wajibul ghunna. Fil khutamah. Kha tak ada gata. Itu ha Fil khutamah, ha bersih. Al-khutamah, alif lam. Alif lam qamariyah. Okey, semua dah baca? Okey, sekarang balik kepada Haji Umar. Nak saya bacakan ataupun nak terus baca Haji? Siapa ikutlah, siapa baca dulu. Haji lah baca terus Haji terror kan? Yang nak tak puas tak ada dah. Okey, tak apa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma silap lah. Saya punya huruf kecil tu betul tulis atas tu pula Ustaz. Okey. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma hutamah. Wa ma adraka ma hutamah.
Betul. Wa ma adraka mal hutamah. Sekali lagi Haji. Wa ma adraka mal hutamah. Alhamdulillah, bagus Ji. Wa ma adraka mal hutamah. Mantap. Wa ma panjang berapa? 2, 4, 3, 4. 5. 4, 5. Mak jaiz munfasil. Majais munfasil. Berdiri terdiri dari berapa ayat? Berapa perkataan? 2 kali, ada 2 kali. Dua kalimah. Wama dan 2 perkataan. 2 perkataan. Wama dan adro. Qalqalah sughra. Huruf qalqalah ada berapa? Sugro. Baju Tengok ayat. Itu dia Ustaz tanya apa? Baju di kotor. Kotor. Huruf qalqalah ada 5. Baju dan kotor. Baju saya kotor. Baju di toko ataupun baju dan kotor ataupun qad bujadin. Wa ma adraka. Alif asli. Mad asli. Adraka mal hutama. Saya kha ni masih macam kha pula. Itu ha bersih. Kamal hutama. Al hutama. Alif lam qamariyah. Khutamah, ta tu disebut dengan ta apa? Ta marbutah. Betul Puan Desi. Ta marbutah. Okey, next masuk kepada Puan Dahniar. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Narullahil muqadah. Sekali lagi. Narullahil muqadah. Okey, alhamdulillah betul. Narullahil muqadah. Narun. Narun, apa maksud narun? Api ataupun nerakanya Allah. Allah narullah. Baca tipis ke tebal? Rullah. Tebal. Alif lam apa? Alif lam qamariyah. Qamariyah kah samsiah kah? Samsiah. Allah, perkataan Allah. Samsiah sebab ada tanda sabdu. Narullahil Allah mad apa? Ma'asli. Al-muqadah alif lam qamariyah. Muqadah. Qaf. Mahraj qaf kat mana? Qaf. Makhrajnya. Dekat halki. Serius. Try check balik. Qaf. Tapi alisan atas. Pangkal lidah ya, pangkal lidah. Yang betul bukan Kak Kerongkong tetapi Penrodia jawab dekat pangkal lidah. Dia termasuk huruf al-lisan bukan al-halki. Memang gambar dia seperti di halkum tetapi itu pangkal lidah. Jadi cara menyebutkan qaf pangkal lidah naik ke atas. Qaf. Pangkal lidah naik ke atas sedikit. Qaf. Narullahil muqadah.
Qadah. Oh, dah. Orang Qadah. Kedah ke Qadah? Haji Umar orang Qadah. Wadah tu dia bul, Ustaz, bul. Bul maksudnya? Mangkuk padi, mangkuk beras. Oh, mangkuk beras tu Qadah. Wadah tu mangkuk. Oh, bukan Kedah. Bukan Kedah. Kedah mangkuk. Oh, Kedah tu maksud dia asal dia mangkuk. Mangkuk asalnya maksud dia. Qadah tu mangkuk. Padi lah. Mangkuk lah, betul. Jadi kalau orang-orang mani mangkuk ayun tu berarti Kedah ayun lah. Mangkuk ayun menunjukkan. Kedah. Allahu Akbar. Baru tahu saya kalau Kedah tu maksudnya mangkuk. Okay. Next. Puan siapa? Puan tadi Puan Desi Desi. Puan Desi. Silakan Puan Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Allati tattali'u alal afidah. Alal, bukan ala tapi alal. Mana Ustaz? Itu alal afidah, masuk ke lam. Alal. Oh, okey. Alal. Allati tattali'u alal afidah. Saya betulkan sedikit. Tali'u ain agak masuk. Allati tattali'u alal afidah. Tattali'u alal, semua ain masuk sedikit dekat halqum. Saya masalah dengan ain ni Ustaz. Tak apa, kita try terbaik. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allati tattali'u 'alal afidah. One more. Allati tattali'u 'alal afidah. Oh, tu pendek je. Tattali'u 'alal, satu harakat je. 'Alal afidah. Sekali lagi putus. Tadi putus suara dia sekali lagi. Allati tattali'u 'alal afidah. Alhamdulillah, mantap. Boleh, ain tu boleh. Allati mat apa? Mat asli. Tattali'u ta, makhraj ta kat mana ta? Makhraj dia dekat ni. Dekat hujung lidah. Tak, sebelum jawab alisa ujung lidah hujung mana, kita kena sebutkan yang 5 dulu tu. Yang besar. Jawab dulu al-lisan, baru ujung lidah bahagian atas. Berada di gigi atas. Jadi dan sifat dia adalah tebal ataupun berat. Jadi al-lisan, ujung lidah berada di atas gigi depan. Allati tattali'u. Ain dekat tengah al-halqum, al-halqi. Alal afidah. Al-afidah, alif lam. Alif lam Qamari. Al-afidah. Afidah itu ada huruf fa. Fa makhrajnya di mana? Makhrajnya di Asyafatani. Maksudnya apa syafatani? Bibir bahagian bawah. Bibir. Bibir bahagian bawah. Jadi macam mana? Fa. Bibir kita gerak bahagian bawah. Bahagian atas standby, bahagian bawah gerak. Fa. Afidah. Okay, next Puan Rodiah. Ya Ustaz. Silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. Alhamdulillah, bagus. Puan Rosita baca juga ayat yang sama, Puan? Yang fi amat tu kau Ustaz. Tak, innaha. Boleh baca. Okey. Sebab kalau fi amadim, kenapa saya tak suruh fi amadim? Sebab Puan Rosita dah prepare tentang fi amadim. Innaha tak prepare lagi kan? Prepare? Tak Ustaz, tak. Memang saya tak prepare pun. Oh, tak apa. Innaha. Sekarang innaha. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaha. Itu ha, bukan ma. Sorry. Okey, tak apa. Saya sebut mak ke saya? Sebut ma tak perasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Alhamdulillah, bagus. Mantap ataupun mantul, mantap betul. Okey. Innaha, apa hukum innaha? Wajibul ghunnah. Wajibul ghunnah. Wajib Dengung. dengung. Okey, ha. Okey, kadang-kadang macam Puan Rosita tadi keliru ha dengan mim. Apa beza ha dengan mim kat situ kalau huruf dia macam tu? Itulah. Saya pun Dia rasa tak ada. Mim ada kepala sikit. Macam Him tu. Alahim. Mim macam Kalau mim Liha. dia tarik ke bawah tu sedikit sahaja. Kalau ha dia lebih banyak ke bawah, kalau mim sedikit. Lepas tu kalau mim kepala dia kecil je. Kalau ha agak panjang ke bawah. Dia ada kepala lah. Kalau min ada kepala sikit. Innaha alaihim alai. Bacaan dia. Macam Lim. Alaihim muhimmu. Idgham Idgham mislain. Idgham mislain. Apa itu idgham mislain? Mim mati bertemu dengan mim. Mim mati bertemu dengan mim. Sabdu itu tambahan aja. Tadi mim mati bertemu dengan mim, maka wajib wajib dengung hukum dia wajib dengung. Berapa harakat dengung dia? 2 harakat. Alaihim mu'sadah. Mu itu hamzah biasa jadi huruf K sebab dia mati. Mu'sadah. Makhraj sad. Kat mana sad? Betul Puan Rodiah. Al-lisan. Lepas tu lisan, kat mana lidah? Hujung lidah di bawah. Di gigi bawah depan. Hujung lidah berada di gigi bawah bahagian depan. Dan bibir depan, bibir bawah agak ke depan sikit. Mu'sadah. Sod. Gigi bawah. Bukan gigi bawah, bukan gigi atas. Kalau atas jadi mu'sadah. Sudah. Dia kena bawah. So. Bunyi bawah bahagian depan. Lidah berada di gigi bawah, bukan gigi atas. Kalau gigi atas jadi dia mu'sadah. Macam tu tak jadi. Dia kena gigi bawah. Okey. Next, Puan Rasida. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fi amadim mumaddadah. Ain masuk sedikit, Puan. Fi amadim mumaddadah.
fi amadin mumaddadah. Sekali lagi. Fi amadi Terbatuk. fi amadin mumaddadah. Okey. Sekali lagi. Slow, relax. Fi amadin mumaddadah. Alhamdulillah, mantap. Fi mad apa? Masri. Ma asli. Fi amadim mulut buka amadim. Fi amadim masuk dalam. Fi amadim mumaddim. Idgham ma'al-ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. Wajib dengung ataupun masuk dengan dengung. Itu ada mem bertemu dengan mem. Ada hukum tak kat situ? Mem bertemu dengan mem. Mem hidup bertemu dengan hidup. Ada hukum tak kat situ? Mem bertemu dengan mem. Dal bertemu dengan dal. Ada hukum tak? Oh. Mim bertemu dengan Mumaddadah. Mem bertemu dengan mem. Dal bertemu dengan dal. Ada hukum tak kat sana? Izhar tu. Tadi ada Ustaz cakap tadi. Tak ingat. Ada tak? Dal bertemu dengan Bukan. Min dengan min tu bukan idgham mislan tadi ya Ustaz, bukan ni? Tadi sabdu bertemu Ya. dengan mim. Syadah. Mim mati dengan mim. dengan mim. Dia ada atas, dia ada baris ni. Pertanyaan ada hukum tak kat sana? Mem bertemu dengan mem. Dal bertemu dengan dal. Dua-dua hidup. Ada Ustaz ada ke Ustaz apa yang dah bagi yang baru tu. Jadi jawapannya tidak ada. Kalau ada hukum tu mem mati bertemu dengan mem, dengan dal mati bertemu dengan dal. Kalau mem mati bertemu dengan mem, idgham mislan. Kalau dal mati bertemu dengan dal, idgham mutamasilain. Tetapi kalau dua-dua hidup ataupun yang depan hidup, yang depan hidup, yang satu mati, dia tak boleh. Tapi mati dulu kena hidup. Maksudnya huruf pertama mem dia mati, mem kedua hidup. Dal pertama mati, dal pertama hidup. Itu baru ada hukum. Tapi kalau dua-dua hidup ataupun mati dulu baru hidup, tidak ada hukum. Awal matilah. Awal kena mati. Contoh tadi alaihim muqsadah. Him pertama, mem pertama mati kan? Alaihim, mem kedua baru hidup. Baru ada hukum. Muqsadah. Kenapa dekat ta itu ada mem? Sambung kepada bismillah, apa dia baca bismillah. Hebat Puan Rosita sekarang Alhamdulillah. Awal dia jawab, orang lain belum jawab. Bagus. Jadi dia sebab sambung kepada bismillah. Bila sambung kepada bismillah, maka dia jadi iqlab. Jadi try baca fi amadim mumaddadatim bismillah. Jadi mim ini kalau kita sambung sebab dia tanwin bertemu dengan huruf ba, mumaddadatim bismillah. Tetapi kalau kita tidak sambung maka berhenti dekat mumaddadah. Okey, sampai di sini pengajian kita. Ada pertanyaan? Ustaz, tolong ulang ayat 1 nak sambung ke ayat 2 tu macam mana? Okey. Ayat 1 wailul wailul likulli humazatil lumazah. Lumazah ini berakhir daripada tanwin baris bawah. Kalau kita nak sambung kepada ayat ini sebab tanwin baris bawah bertemu dengan hamzah wasal. Hamzah wasal ini adalah alif yang ada kepala
kepala sod. Sod. Jadi bila tanwin bertemu dengan alif bertanda kepala sod, maka tanwin itu hilang. Jadi dia zatin jadi Zatinil. zati. Zati dulu, buang satu dulu. Jadi zati. Kemudian ditambah dengan nun. Kecil. Zatinil. Tambah dengan nun baris bawah ataupun disebut dengan nun apa? Waqiyah. Nun wikoyah. Ya. Nun wikoyah Puan Daniar. Ya, nun wikoyah. Jadi dia bunyi dia lumazatinil lazi. Zatinil. Oh ya. Lumazatinil lazi. Okey Ustaz. Okey, alhamdulillah. Ustaz, ayat akhir tadi kan Ustaz yang abad apa fi amadin tu, din tu apa tu Ustaz tadi? Ustaz kata hukum dia. Saya tak Dim ini tadi hukum dia. tanwin bertemu dengan mim. Al gunah ya. Yes. Idgham ma'al ghunnah. Masuk beserta dengung. Okey. Okey, clear? Okey, clear. Alhamdulillah. Line clear. Line clear. Okey. Kita akhiri, sebelum kita akhiri kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahu tabarak ta'ala sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma ja'alna hadhihi jam'atan marhuman wa tafarruqan bi tafarruqil ma'suma wa atina rizqan halalan tayyiba wa atina ilman manfaatan fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.